Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Rancangan Salam Baitullah ini dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, kita bertemu sekali lagi pada malam yang kedua secara langsung. Salam Baitullah. Apa khabar semuanya? Kumpulkan anak-anak kita, jangan lupa tonton Salam Baitullah. Kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami melalui Facebook, syariahnya adalah Salam Baitullah. Kalau melalui talian telefon, taliannya 03-2282-8578. Dan pada kali ini kita ada tetamu yang sangat istimewa. Tahun lepas pun bersama dengan beliau dan kali ini kita bersama lagi, iaitu Ustaz Ismail Abbas, seorang pendakwah yang tidak asing lagi kepada kita, dan kita akan bincangkan soal persiapan jemaah haji, sama ada yang nak pergi tahun ini ke tahun yang akan datang, dan juga persiapan semasa berada di sana nanti. Kita akan bersama dengan Ustaz Ismail Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, kita nak ikuti perkembangan jemaah haji kita di Tanah Suci Mekah bersama dengan Tuan Haji Izam Hadi Siddiq. Kalau sudah bersedia Tuan Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwan Abdullah dan juga tetamu kita di Studio 2. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita bersiaran secara langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Dan jemaah haji yang berada di samping saya ni nak sama-sama mengucapkan ini dia semangat jemaah haji Malaysia yang berada di Hotel Abraj Al Janadriyah yang terletak kira-kira 1 kilometer dari Masjidil Haram ini. Jadi doktor, untuk perkembangan semasa jemaah haji kita, seperti yang diberitakan semalam bahawa tiada lagi jemaah yang berada di Madinah. Kini mereka semua telah pun berada di Mekah Al-Mukarramah ini. Dan sesuai dengan tajuk perbincangan dalam Salam Baitullah untuk hari ini, persediaan jemaah haji menghadapi ibadah haji ni, kita nak tanya pakcik kita seorang ni, walaupun terpaksa ditemani cucunya bertongkat, tetapi masih bertenaga dan selamat sampai di Tanah Suci ni. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nama penuhnya? Ali bin Manan. Persediaan pakcik sebelum pergi ke Tanah Suci ni macam mana? Persediaan tu memanglah cukup-cukup semuanya. Pertama, bau badan saya. Dan dengan apa ni semua sekali lah. Jadi siapa yang tolong bawa pergi ni? Cucu saya Ramzan bin Ramli. Alhamdulillah, untung cucu dapat ikut. Dengan isteri saya Aziza binti Abbas. Okey, terima kasih pakcik. Baik, seorang lagi jemaah, kita ambil jemaah yang muda sikit di kalangan yang ramai-ramai dekat sini. Okey, nama saudara? Nama saya Muhammad Syam bin Najib Ali dari KT 01 Maktab 88 daripada Melaka. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam rindu kepada keluarga di Melaka, dan saya nak ucapkan tahniahlah kepada tabung haji yang melakukan banyak operasi-operasi yang berjaya membantu semua jemaah-jemaah haji di Mekah ini. Dan terima kasih juga kepada RTM khususnya yang membuat liputan meluas tentang masalah apa yang berlaku di sini, dan keluarga kami di kampung tunggu dengan selamat dapat berita yang begitu meluas dan begitu cepat. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada tabung haji dan RTM, dan khususnya kepada keluarga saya di Melaka, sahabat andai, doakan kami akan pulang pada 1 November ini, insya-Allah. Terima kasih saudara. Ini seorang lagi jemaah haji yang cukup istimewa. Nama adik siapa, Dik? Miskinah Maisarah binti Muhammad Rashid. Umur berapa tahun ni? 9 tahun. Okey, ikut siapa ke Tanah Suci ni, Dik? Datuk, nenek, ibu, mak saudara dengan bapa saudara. Okey, jadi sekarang bagaimana keadaan di Tanah Suci ni? Sihat dan suka. Alhamdulillah. Okey, Dik, terima kasih. Okey, pakcik kita seorang lagi. Saya belum tanya tapi saya dah lihat. Okey, pakcik, nama penuh dulu. Nama saya Haji Razikan bin Haji Tahir. Okey, dari mana ni, Cik? Johor Bahru. Okey, persediaan pakcik sebelum ke Tanah Suci ni macam mana? Sedia macam biasa lah.
ikut nasihat tabung haji. Ikut nasihat tabung haji semua. Okey, keadaan Pak Cik sekarang walaupun bertongkat tapi masih dapat meneruskan ibadah? Dapat. Dibantu oleh menantu saya lah. Muhammad Nur bin Haji Muhammad Yusuf. Okey, Pak Cik dah ke Madinah betul? Sudah. Okey, ke Madinah menziarah makam Rasulullah. Kemudian sampai di Mekah melihat Kaabah. Jadi mula-mula apa rasa hati, apa rasa jiwa Pak Cik tersentuh dengan keadaan ini? Nampak Kaabah tu hebat lah. Menangis lah. Tak tahan. Okey. Doktor. Ya. Itu dia dari Pak Cik kita yang berada di Johor ni. Tak boleh berkata-kata dia, okey. Kita cuba seorang lagi. Hajah. Nama penuh. Saya Hajah Hafizah binti Haji Jaafar daripada Johor Bahru dengan rombongan kaki katangan. Okey. Hajah sampaikan salam pada keluarga terus. Semua sekali anak saudara mara di Malaysia dan sahabat handai saya mengucapkan Assalamualaikum. Alhamdulillah kami keluarga di sini iaitu 6 orang semua sihat alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kita tidak mempunyai masa yang cukup lama untuk hari ini. Doktor, ini dia tadi jemaah haji kita. InsyaAllah kita akan ziarah dari maktab ke maktab. Kalau hari ini di maktab ini, insyaAllah esok lusa di maktab yang lain pula. Jadi kembali semula ke Angkasa Puri bersama doktor dan juga tetamu. Baik, terima kasih Tuan Haji Jam. Assalamualaikum. Saya rasa terubat rindu semua ahli keluarga yang menonton Salam Baitullah pada kali ini dapat melihat ahli keluarga mereka, ibu bapa mereka, saudara mara mereka. Ustaz, kita sambung perbincangan kita. Begini Ustaz, saya rasa keluarga kita yang menonton jemaah di sana pun dah tak risau dah sebab persiapannya, latihannya sebelum pergi sudah disediakan oleh tabung haji. Tapi saya rasa itu belum cukup lagi Ustaz. Kalau silap-silap, kalau niat pun tak betul, itu pun satu hal lagi. Kalau boleh kita lanjutkan perbincangan kita Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Dr. Ridwan dan terima kasih juga kepada RTM yang masih setakat ini meneruskan Salam Baitullah. Bukan saja RTM, Bank Rakyat. Bank Rakyat sekali. Alhamdulillah. Yang memberikan sumbangan besar untuk menjayakan program ini dan sebenarnya kita maklum Doktor, dalam apa benda pun, dalam apa kata agenda pun, persiapan ni penting. Persiapan ni cukup penting. Dan biasanya bila disebut persiapan, dia membabitkan banyak perkara. Terutamanya dalam konteks jemaah haji ni kalau kita perhatikan, persiapan yang penting adalah persiapan diri mereka sendiri. Terutamanya dalam konteks ini, memastikan bahawa barangkali dari segi jasmaninya sihat lah. Sihat. Tapi macam disebut di pakcik tadi lah kan, maknanya panduan tabung haji dah cukup baik dah. Panduan tabung haji tu. Cuma yang kita mungkin nak sentuh sikit pagi ni ataupun malam ni berhubung dengan persiapan dari segi ilmuan. Sebab kadang-kadang ada kes di mana kesan daripada kepincangan ilmu akan bawa benda-benda yang kita rasa bimbang takut memberikan kesan kepada haji kita. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab Minhajul Abidin Al-Ghazali pun dia menyebut yang namanya ibadah ni kata beliau merupakan hasil yang dipetik daripada buah ilmu. Maknanya nak sebut secara ringkasnya tak ada ibadah kalau tak ada ilmu. Jadi maknanya bila disebut dipetik daripada hasil buah ilmu, maknanya apa yang kita nak buat dia mesti bertolak daripada keilmuan. Apatah lagi bila haji ni ibadah puncak, ibadah yang paling penting. Dan saya cukup tersuja dengan Pak Cik yang menyebutkan bahawa nampak Kaabah tu nangis dah. Maknanya dia ada satu sentuhan rohani yang hebat dalam diri dia. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam Quran Allah menyebutkan mengenai kepentingan ilmu. Sampai Allah kata innama yatazakkaru illa ulul albab. Ini maknanya yang akan mengambil pengajaran ni merupakan orang-orang yang memahami. Jadi di sini kita melihat satu perkara yang cukup besar iaitu apakah kita faham dengan ibadah yang kita tunaikan. Sebab itu saya melihat bahawa tepat kata para ulama ubudiyah kita kan dalam benda membantu jejak ubudiyah khususnya tabung haji atau jemaah haji kita ni supaya kita benar-benar merasakan bahawa ini merupakan perjalanan untuk bertemu Allah di rumah Allah. Saya setuju tu Ustaz dengan apa juga perkara persiapan ilmu itu penting. Apatah lagi semalam kita bincang tentang haji ni kemuncak ubudiyah insan ini. Dan kalau tak ada ilmu macam mana kita nak dapat feel, dapat rasa kemuncak itu. Ini akan kita berkatakan lagi Ustaz. Kita bukan berehat, kita ada satu bingkisan yang cukup menarik untuk paparan kita Ustaz. Ini pun persediaan juga Ustaz. Kita saksikan bersama bingkisan tetamu Allah. Silakan. Oh, cantik. Alhamdulillah.
Baba ucapkan untuk anak-anak, jangan risau Baba sihat, Mama sihat, jaga diri baik-baik. Makcik sihat semua di sini. Harap keluarga di Kedah jangan tinggal semayang. Doakan makcik dapat haji yang mabrur. Berharap kepada keluarga supaya jangan risau tentang keadaan saya di sini sebab saya suami isteri sihat dan dapat menjalankan ibadat dengan baik. Dan saya kepada keluarga jaga diri baik-baiklah semasa saya berada di Mekah bersama dengan isteri saya. Diharap kepada anak-anak dapat menunaikan kewajipan masing-masing. Abah dan mak di sini sihat-sihat saja. Alhamdulillah. Nama saya Fairuz binti Yahya. Harapan pada anak-anak jangan risau-risau, mara kat sini sihat saja. Macam mana dekat kampung kat macam tu lah kat sini. Ada lebih sihat lagi rasanya. Semoga anak-anak tunaikan kewajipan masing-masing lah, yang bersekolah, yang bekerja. Semoga sihat sejahtera. Untuk anak-anak lah, tak ada ni apa dia. Saya duduk sini tak ada risau-risau lah. Saya bekerja saya lah di sini. Baik, terima kasih kerana terus setia bersama Salam Baitullah. Terima kasih juga kepada Bank Rakyat, bank pilihan anda dan juga Rakyat Travel kerana sudi menaja program ini. Dan kita pula apa balasannya, simpanlah di Bank Rakyat. Ustaz, kita sambung lagi perbincangan kita tentang persiapan ibadah haji ini. Dan kepada penonton di rumah, nombor telefon kami adalah 03-2282-8578 dan Facebook kami cariannya adalah Salam Baitullah. Tadi yang saya teruja sikit Ustaz, daripada Mekah tetamu Allah ni berpesan kepada saudara maranya di rumah, jangan tinggalkan semayang. Sepatutnya kita yang pesan kat sana, jangan tinggalkan semayang. Ini kat Mekah. Ini bukan apa, ini satu persiapan. Ustaz dia, kalau boleh Ustaz sentuh sikit Ustaz. Ya, terima kasih. Kalau kita kembali kepada peringatan Allah dalam Quran mengenai matlamat manusia sendiri diciptakan jelas, iaitu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Allah juga menyebut dalam surah yang lain, sebagai contoh surah Al-Ankabut, di mana Allah menyatakan antara lain, ba'a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bumi aku yang luas ini, aku jadikan untuk kamu sebagai medan ubudiyah. Jadi maknanya tidak ada satu inci bumi Allah ini kecuali hendaklah dimanfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Apatah lagi bila kita sampai berada di Baitullah, yang lebih hebat sepatutnya dari segi penumpuan, komitmen dan sebagainya. Jadi untuk itu sama ada yang akan pergi ataupun yang telah pergi. Kalau kita tengok dari segi aspek ubudiyahnya atau aspek ibadah ni, antara pesan yang diberi pada kita adalah soal pertama sekali menjaga ketauhidan kita kepada Allah. Sebab ini di mana-mana pun kena stable. Sebab kadang-kadang dalam di sini okey, masih naik kapal terbang dah lain, silap-silap sampai sana dah lain kan. Sebab ada kes di mana ada orang yang rasa barangkali rupanya macam ni, kalau tak pergi membaik. Barangkali begitu. Wallahualam, kita harap tak begitu. Cuma ada kes berlaku begitu. Jadi maknanya ini impact daripada pemahaman tentang iman. Sebab itu disebut dalam konteks ubudiyah disebut ada ibadah. Ibadah ini akan dapat direalisasikan hakikatnya. Pertama kata mereka tauhidullah. Maknanya dengan memantapkan iman. Jadi iman ni khususnya pada jemaah haji nak kita pesankan supaya sentiasa memantapkan iman. Apa yang kita temui, kita kata subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa. Mantapkan kalimat-kalimat ini. Sebab macam kata di Ali karamallahu wajah dalam satu asar beliau menyebut, iman ada syiar dia, ada tanda dia. Jadi pertama kata beliau, inna sya'airil iman arba'ah. Syiar iman tu ada 4 kata Ali karamallahu. Pertama dia kata at-taqwa. Takwa ni makna sebenarnya dalam kita dengar dalam khutbah jemaah tu kan. Prinsip paling besarnya buat apa Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi kalau di Mekah ni maknanya jangan buat apa yang Allah larang lah. Maknanya kalau kita ambil dalam konteks mudahnya kan, jangan cuba nak kata orang nak memakai benda yang tak dipakai masih dan sebagainya kan. Ini prinsip dia. Ustaz, dia ada 3 lagi petanda Ustaz. Nanti dulu. Kita ada pemanggil di talian Ustaz. Kita ambil soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Nawawi daripada Banatul Razak. Dah ke Tanah Suci ke Cik Nawawi?
Saya belum pernah pergi lagi. InsyaAllah kami doakan. InsyaAllah. Amin. Ya, silakan Cik Nawawi. Saya punya pendapat. Oleh kerana mereka melakukan haji, tidak akan lebih elok kalau diorang konsentrate saja ibadah ke sana. Dan jangan ingatkan kampung ni. Dan doakan untuk orang di kampung. Bukan orang kampung yang doakan untuk diorang. Sebab diorang di tempat berada dia lebih andal. Bukankah begitu? Itu saja Cik Nawawi ya. Itu saja. Okey, terima kasih banyak. Kita akan jawab, dan sebelum Ustaz jawab, ini ada kaitan dengan soalan ini tadi. Sebab ini datang, soalan Facebook ini datang pada Singapura. Yang seronoknya pula Puan Hamidah Sirah ini, dia kata Singapura masuk waktu maghrib pukul 6.55. Jadi penduduk Singapura dia boleh menonton Salam Baitullah sebab dia dah maghrib dah ya. Nama dia Puan Hamidah, dia kata persiapan batin, hati nak bersih, kelakuan buruk mesti nak ubah, kesabaran mesti ditingkatkan. Ini bagi jawapan dah ni. Nombor 2, fizikal, badan sihat, tenaga banyak, ilmu manasik haji yang cukup, banyak hendak dipelajari. Dan ketiga, mental, siap sedia meninggalkan keluarga, kerja, ambil cuti, kuat semangat untuk menghadapi ujian Allah. Dan keempat, kewangan mesti stabil sebelum pergi dan sesudah pulang. Hutang piutang mesti dilangsaikan, sedekah kelengkapan. Wah, ini daripada Singapura. Sebab apa? Dia maghrib awal. Untung juga Assalamualaikum pada untuk hari ini dia bersiaran secara langsung daripada 7 hingga 8. Besok pun waktu yang sama. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Hamidah khususnya. Saya kira barangkali Puan Hamidah telah banyak bantu saya lah. Maknanya dari segi persiapan, di mana dia secara tak langsung dia telah menyatakan itulah antara benda yang bersifat persiapan pokok yang perlu dibuat oleh para jemaah kita. Itu jawapan ni yang pemanggil tadi Ustaz. Yang pemanggil sebut soal doa orang sana ke orang sini atau sini orang sana. Dia bab begini untuk makluman lah kan. Saling doa-mendoakan ni benda dituntut. Kita mendoakan moga-moga mereka mendapat kemabruran dalam haji mereka. Keselamatan dalam seluruh amalan yang mereka tunaikan, manasik mereka. Orang sana nak mendoakan supaya moga-moga orang sini berpulang menikmati apa yang mereka nikmati di sana. Itu tak ada masalah sebenarnya. Cuma yang saya tertarik sikit dengan Puan Hamidah tadi soal kebersihan hati. Kita tahu ibadah ni memang menuntut kebersihan hati yang tidak ada tolak bandingnya lah. Sebab itu sebab dia kata sebut khalis, ikhlas ni kan. Ikhlas maknanya hati kena betul-betul bersih. Dan saya tertarik dengan ulasan Imam Tabi'in, iaitu Hasan Basri. Imam para tabi'in ini menyebut antara sebab yang boleh membawa kepada rosaknya hati kita, yang paling besar kata beliau ialah bila kita buat dosa kita tak nak bertaubat. Sebab kata beliau dalam bahasa ringkas dia kata inna fasadal qulub an sittati asya. Rosak hati kamu antara 6 perkara ni dia kata. Yang pertama disebut kadang-kadang kita berdosa tapi tak cepat bertaubat. Perkara ni doktor sebenarnya berlaku di Mekah pun. Saya pernah melihat satu hamba Allah. Dia orang Arab yang melanggar dia. Jemaah kita daripada Indonesia, dilanggar dia orang Arab ni. Dan dia walaupun kuat tapi dia cuba menahan marah dia. Dia berdiri tegak. Dia tak ni. Kemudian Arab tu cuba nak pergi, kemudian tiba-tiba barangkali rakan kita Arab ni sedar dia langgar orang, dia balik dan dia bercakap marah dengan memeluk rakan kita ni. Akhirnya dia jadi sejuk di situ. Itu petanda Ustaz ya. Petanda. Tak, kita sambung lagi Ustaz. Kita ada satu lagi bingkisan eksplorasi haji kita saksikan bersama. Silakan. Pengalaman memasuki Masjid Nabawi di Madinah cukup diingati dan ada tips yang ingin disampaikan buat anda semua. Baik untuk jemaah haji yang masih belum berangkat ke Tanah Suci maupun bagi mereka yang pernah menziarahi Masjid Nabawi ini. Sekadar kita berkongsi pengalaman. Tak kira pintu mana yang anda masuk, pastikan anda mengingati nama pintu tersebut. Dari hotel, jangan lupa membawa beg atau sekurang-kurangnya plastik. Tujuannya adalah untuk mengisi selipar atau kasut anda. Tiba di pekarangan masjid, selipar atau kasut yang anda pakai masukkan ke dalam plastik dan pilihlah mana-mana rak kasut yang masih kosong untuk meletakkan kasut anda. Penting, ingat nombor rak kasut. Sebaik-baiknya anda tulis pada kertas atau simpan dalam telefon bimbit anda. Lupakan kasut dan selipar anda seketika. Tumpukan pada ibadah, solat berjemaah, solat sunat, berzikir atau membaca Al-Quran. Selesai beribadah dalam Masjid Nabawi, pastikan anda melihat nombor rak yang anda tulis tadi dan ambillah semula kasut yang anda simpan.
Bercerita mengenai Masjid Nabawi. Tapak Masjid Nabawi ini berasal dari tempat mengeringkan tama kepunyaan 2 anak yatim. Kisah bagaimana tanah ini terpilih untuk dijadikan tapak Masjid Nabawi amat unik. Unta yang ditunggang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas keluar dari Masjid Quba beberapa kali ditarik orang ramai. Namun akhirnya unta itu berhenti sendiri sambil menoleh kiri dan kanan. Lokasi unta ini berhenti didirikan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi mengalami perubahan dari segi pembinaan dan pembesaran. Pembesaran pertama dilakukan selepas peperangan Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, hanya tiang-tiang masjid yang reput diganti. Tahun demi tahun, pemimpin silih berganti. Masjid Nabawi kini semakin besar selepas mengalami pembangunan dan pembesaran. Pada asalnya Masjid Nabawi tidak mempunyai menara dan orang pertama membina menara ialah Khalifah Umar Abdul Aziz. Pada masa ini terdapat 10 menara dan 2 daripadanya terletak pada bangunan lama binaan Utsmani. 8 menara yang ada pula adalah hasil pembinaan Kerajaan Arab Saudi sekarang. Baik, saudara, terima kasih kerana terus setia bersama Salam Baitullah. Terima kasih Bank Rakyat dan Rakyat Travel kerana sudi menaja program yang begitu besar maknanya kepada kita sebagai umat Islam. Kita ada pemanggil di talian, nampaknya bertubi-tubi ini. Facebook belum saya baca lagi. Kita ambil pemanggil ini dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Khabar Ustaz? Ya, apa? Baik, alhamdulillah. Ya. Siapa di sana? Ini Kak Raudah. Kak Raudah dah pergi haji? Dah 10 tahun lepas. Tapi buat rayuan dah 3 tahun dah, Ustaz. Ha? Dah buat rayuan dah 3 tahun dah. Tak dapat lagi. Tak apa, Puan Najah. Bagi orang lain dulu. Silakan, silakan. Ya. Puan Najah? Saya? Silakan. Ada soalan? Ya. Pertamanya, saya 10 tahun yang lepas. Syukur Alhamdulillah. Walaupun tak pernah lagi, Ustaz. Ya. Itulah kali pertama. Itulah pertama kali saya naik kapal terbang. Saya tak pernah keluar ke mana-mana. Allah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Berjalan lancar daripada Madinah. Kemudian daripada Madinah tu kami tak tahulah macam mana boleh ke mengantar orang yang sesat. Apabila ada panduan-panduan dia, mana ibu-ibu lah banyakkannya. Kemudian kami di sana pun Alhamdulillah sampailah buat inilah di Arafah dan Mina. Iya. Kemudian saya ada pengalaman buat kanak-kanak ni, Ustaz. Memulut ni kadang tu bukannya terlepas. Pasal dia orang ni kan budak-budak ni kalau masa belum masuk Zuhur ataupun Asar, budak-budak ni memang melilau lah. Main lift. Cakap sana, cakap sini. Kemudian saya ni bila masuk sama-sama tu, nampak dia seorang dalam tu cakap lah, jangan, ni kan tempat ibadat. Nanti jadi apa-apa, takdirnya name tag tu tengah tak secara langsung terselit bawa dalam lift, tak? Na'udzubillah, dia tercengang bila kita cakap gitu. Saya pun bukan sengaja, tak? Tak sengaja. Ya. Budak-budak, sebab banyak sangat benda yang berlaku dia buat dia. Baik. Dia main segala benda, main lift tu memang mainan dia. Ya, Puan Najah. Baik. Itu saja Puan Najah, ya. Terima kasih banyak-banyak Puan Najah. Baik, Ustaz, sebelum kita respon kepada apa yang disebutkan tadi dan juga Facebook yang dihantar ni, kita ada satu lagi bingkisan Kiblatku. Ini tentang azam dan semangat seorang saudara baru ataupun saudara kita daripada Keningau, Sabah. Kita saksikan bersama. Sila. Saya berasal daripada keluarga dusun. Kepercayaan keluarga saya adalah pagan. Sebab saya punya keturunan ni dari nenek moyang. Diorang ni sebenarnya yang kita panggil sebagai bebelian. Mereka ni pandai dalam segi perubatan. Sebelum saya memeluk agama Islam, hati saya meronta-ronta untuk mencari sesuatu di dalam hati. Di dalam hati ini datang selagi tidak memeluk agama Islam ni, selagi itu tidak akan selamat. Ini yang bertubi-tubi datang ke dalam hati. Tidak selamat selepas mati, tidak selamat selepas mati. Ini yang bertubi-tubi menyebabkan saya mencari
apa sahaja jalan, yang penting saya dapat memeluk agama Islam. Saya memeluk agama Islam ketika usia saya 15 tahun. Saya memeluk agama Islam tu pada suasana yang saya fikir cukup selamat untuk saya pada tengah malam. Tetapi rupanya keesokan hari dia pecah juga rahsia ini. Kemudian saya berhadapan dengan berbagai masalah daripada keluarga, jiran dan semua masyarakat sekeliling. Rupanya kalimah syahadah ini yang dikehendaki oleh hati saya. Sebelum ini saya tidak pernah terlintas di dalam hati apa kalimah syahadah. Tetapi selepas saya mengucap kalimah syahadah, rupanya inilah yang dikehendaki oleh hati saya. Inilah yang diminta oleh hati saya yang meronta-ronta. Dan selepas saya mengucap 2 kalimah syahadah, saya merasakan satu ketenangan. Dan saya merasakan sesuatu yang telah memenuhi jiwa saya. Dan daripada kalimah syahadah inilah saya terus mencari dan mencari melengkapi apa kekosongan di dalam hati. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, saya terus belajar agama dengan mengkaji sendiri Al-Quran bagi mendalami ilmu pengetahuan agama saya. Selepas itu, saya terus ke pusat latihan dakwah untuk mendalami lagi asas agama ini. Tidak habis dengan itu, saya terus belajar dan belajar sehinggalah saya diiktiraf oleh mufti bagi menjalankan dakwah secara sukarela. Saya mengambil keputusan untuk berdakwah kerana saya yakin dan pasti bahawa agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang diturunkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya manusia. Al-Quran ini adalah kitabullah, amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Allah. Siratal mustaqim. Ul yatim. Selepas 25 tahun memeluk agama Islam, saya ada satu pengalaman yang cukup mencabar diri saya. Pada mulanya, saya diikori oleh salib-salib yang kecil. Ketika saya sholat pun, salib itu datang. Ketika saya mengangkat takbir Allahu Akbar, salib dahulu yang memenuhi berderet-deret masuk ke dalam akal fikiran tanpa kita dapat mengingati lagi Allah Subhanahu wa taala. Hilang niat, tertutup kita punya niat dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda ini berlarutan daripada bulan Januari sehingga ke hampir akhir tahun 2007. Saya sedaya upaya untuk mengelak sebab saya tahu hanya agama Islam sahaja agama yang benar. Tiada yang lebih benar melainkan agama Islam. Tiba-tiba pada satu masa salib sudah bertukar, bukan lagi kecil tapi besar dan berwarna tinggi. Kemudian saya cuba tolak dengan doa. Saya membaca Al-Quran untuk menolak apa yang datang ini. Tetapi apa juga doa, apa juga usaha yang kami buat menemui kegagalan. Ia mencabar ke semua salib-salib di seluruh dunia. Marilah datang kepada saya. Tetapi banyak manapun salib di seluruh dunia, namun tidak akan memutuskan hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Selagi ada kalimah la ilaha illallah di dalam jiwa manusia, selagi itu manusia akan selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Harapan saya agar lebih ramai lagi manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah agar mereka boleh memilih Islam sebagai pegangan hidup mereka. Dan saya bercita-cita dan sentiasa berdoa semoga Allah memurahkan rezeki saya
dan semoga saya akan dapat menunaikan haji dan umrah sedikit masa akan datang. Ini adalah ibu saya, berumur 80 tahun. Sekarang ni ibu tidak berapa dengar. Dulu memanglah ibu ini tidak membenarkan kami memeluk agama Islam, tetapi hari ini dia sudah bersetuju dan dia bersedia menerima kami sebagai anak. Dan ada di keliling saya ini adalah keluarga saya, di antaranya sudah memeluk agama Islam. Kami adik-beradik 12 orang dan yang memeluk agama Islam seramai 7 orang. Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibu juga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memilih Islam sebagai pegangan hidupnya. Ya Allah, tetapkanlah keimananku, keimanan suamiku dan keimanan anak-anakku, wahai Tuhan yang Maha Agung. Ya Allah, terimalah segala doaku ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Salam Baitullah secara langsung daripada Studio 2 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita sedang membincangkan tajuk yang begitu indah sekali, persiapan jemaah haji. Baik, saya ingin bacakan kiriman Facebook yang dihantar kepada kita, dan kepada saudara yang ingin berinteraksi dengan kami, telefonnya 03-282-8578. Saya nak bacakan sebab penting sangat. Kalau tak baca saya rasa terkilan kalau habis rancangan ni. Daripada Marliza Zainal Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Pada pendapat saya, untuk mengerjakan haji memerlukan persediaan mental dan fizikal yang cukup mantap. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, jemaah haji hendaklah sentiasa berfikiran positif dan yakin mereka mampu menjalankan semua ibadah di sana dengan tertib dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik buat diri mereka, insya-Allah. Dan satu lagi daripada Parawasih Bugis. Ustaz, saya berumur 12 tahun. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton Salam Baitullah. Saya sangat suka menonton Salam Baitullah adik, kerana saya nak sangat pergi ke Tanah Suci walaupun saya masih muda, tetapi saya sangat teringin ke Tanah Suci. Air mata saya menitis di pipi kerana sedih kecilnya saya lagi. Allah Ustaz, seronok saya bacanya. Aminah Osman pula, saya sentiasa menantikan siaran Salam Baitullah, alhamdulillah. Tetapi Ustaz, siarannya waktu maghrib saya tidak dapat menonton sepenuhnya. Tak apa, lepas semayang tengok pula. Sedih juga, minta apa tu diubah. Memang siaran kita sebenarnya 9 hingga 10 untuk kali ini saja dan besok. Dan pada yang akhirnya Azhar Az, walaupun di usia muda saya sudah bersedia untuk mengerjakan haji. Terasa tersentuh bila melihat Tanah Suci Mekah. Ustaz Ismail, saya bukan apa, kanak-kanak pun sudah teringin nak pergi dan mereka sudah nak bersedia. Ini yang saya begitu teruja. Kadang-kadang saya terfikir kenapa kadang-kadang kita dah dewasa ni hati masih lagi belum terbuka. Ini termasuk apa yang Ustaz saya tentang hati ni. Ustaz, silakan. Terima kasih. Ya, kadang-kadang bila kita dengar pandangan tadi kan, walaupun kecil, itu menunjukkan bahawa adanya sentuhan ilahi di hati kita. Maknanya selama kita beriman, selama kita Islam, hati kita akan sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sentuhan itu makin kuat, maka macam adik tadi kan, walaupun dia kecil, tapi teringat kepada Allah itu cukup untuk membuatkan dia sekat di mata. Dan rasa kata seolah-olah dia merasa lambat pula dia besar kata gitu kan. Dan cuma macam Dr. sebut ada di kalangan manusia ada pula kadang-kadang tak masih tak terbuka hatinya. Di sini yang disebut tadi Hasan Basri bahawa kadang-kadang hati yang rosak menyebabkan kita tertutup. Tertutup untuk melihat kebenaran. Tertutup untuk merasakan sentuhan ilahi kepada kita. Dan itu sebab beliau sebut yang pertama sekali soal dosa. Kadang-kadang dosa kita macam-macam kategori. Kadang-kadang ada dosa, kata orang dosa kecil, tapi dosa kecil bukan tak bertaubat, bukan jadi dosa besar kan. Jadi kita biarkan dosa itu hingga akhirnya menumpuk hati kita macam sebuah Nabi sebut mengenai nuktatun sauda tu kan, yang makin lama makin banyak, makin lama akhirnya hilang terus gitu. Dan kata Hasan Basri tadi maknanya pertama sekali soal bertaubatlah, itu ceritanya. Kalau kita rasa berdosa, kadang dosa tak jauh dengan isteri, dengan suami, dengan anak, dengan kaum kerabat, saudara mara kan. Kadang-kadang yang ini pun kita tak bereskan. Ifsah kata yang jauh-jauh lagi. Itu belum dosa kerjaya lagi dan macam-macam ni kan. Itu yang pertama kata Hasan Basri tadi. Yang kedua kata dia persoalan ilmu. Kadang-kadang bukan tak ada ilmu. Tapi dia kata kamu ada ilmu tapi kamu tak beramal dengan ilmu kamu. Yang itu paling banyak. Kadang-kadang kita tahu
Kita tahu misalnya haram tak tegur, tapi dah setahun tak tegur. Kita tahu tapi tak beramal dengan apa yang kita tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga dia kata, kalau kita ada ilmu pula, bila kita beramal, dia kata la yukhlisun. Wa iza amilu. Bila kamu beramal pula, ya la yukhlisun. Kamu tak ikhlas. Jadi benda-benda inilah yang kita kena perbaiki di masa kesempatan supaya hati kita makin cerah sehingga kita nampak kebenaran dan kita tersentuh dengannya, insya-Allah. Baik Ustaz, kita sambung kejap lagi Ustaz. Kita nak beri laluan kepada dua pakej yang telah disediakan. Satu pakej tabung haji Kelana Jaya dan satu lagi pakej adalah khabar daripada Tanah Suci. Kita saksikan bersama dan kita akan kembali selepas itu. Silakan. Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah, dan anda kini bersama saya Nabil Ahmad dari Dewan Taklimat Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya bersama dengan jemaah haji Malaysia yang akan berlepas tidak lama lagi. Dan untuk makluman kita semua, ini merupakan KT84 yang akan membawa 442 orang jemaah haji yang terdiri daripada 208 orang jemaah haji lelaki dan juga 234 orang jemaah haji wanita. Dan merupakan penerbangan yang ke-63 dan masih berbaki lagi 15 penerbangan, dan kita mendoakan bahawa jemaah haji Malaysia yang bakal berlepas untuk hari ini selamat tiba di Jeddah, dan dikabarkan juga bahawa mereka akan terus dibawa masuk ke Mekah dan melaksanakan ibadat umrah secara terus bersama dengan mutawif di sana. Dan apapun saudara, kita ikuti beberapa temu bual bersama dengan jemaah haji Malaysia yang akan berlepas untuk hari ini. Perasaan tu kata terharu dan bersyukur sangatlah kehadrat ilahi kerana dapat menunaikan haji pada tahun ini. Rasa tak teruja sangat nak pergi tu. Mungkin berkat doa mak ayah rasa saya dapat juga pergi tahun ini. InsyaAllah moga-moga saya dapat haji yang mabrur dan dapat sihat tubuh badan di sana nanti, insyaAllah. Persiapan saya biasa je, cuma orang kata rasa terharu lah, memang terharu sangatlah. Sebelum ni saya adalah mengikuti kelas kursus haji yang dianjurkan oleh tabung haji. Jadi sebab saya pertama kali datang, jadi saya rasa teruja lah, rasa terharu sebab saya je salah seorang jemput sebagai tetamu Allah. Saya kali yang kedua dah. Alhamdulillah lah, syukurlah boleh kali kedua. Kali kedua ni berapa tahun? 8 tahun lah. 8 tahun, 9 tahun lah tahun ni. Yang pertama kali. Jadi kita tak dapat nak gambarkan macam mana perasaan saya boleh menunaikan haji kali pertama. InsyaAllah harapan saya untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kursus saya 5 tahun kursus haji. Tiap-tiap tahun saya pergi. Sebab saya rasa tak rugi kalau kursus banyak. Jadi untuk kita dapat bila kursus banyak, kita dapat faham betul-betul apa yang dia ajar. Begitulah antara harapan dan juga hajat daripada mereka yang bakal berlepas ke Tanah Suci Haram, dan kita mendoakan bahawa setiap jiwa-jiwa yang menghambakan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini akan pulang dengan satu kemenangan, iaitu haji yang mabrur. Baiklah saudara, itu sahaja laporan saya Nabil Ahmad dari Kompleks Tabung Haji Kelana Jaya, dan teruskan bersama kami di Salam Baitullah. Hari ketiga jemaah haji negara berada di Madinah dipenuhi dengan beribadat di Masjid Nabawi yang pahalanya bersolat di sini bersamaan dengan 1000 ganjaran berbanding masjid lain. Itulah nikmat dan tujuan sebenar berada di bumi suci Madinah ini sebelum berangkat ke Mekah. Mereka turut dibawa mutawif untuk mengunjungi makam Rasulullah dan juga sahabat Nabi serta kawasan bersejarah di sekitar bandar Madinah. Ketika ini saya berada di Bukit Uhud, antara lokasi-lokasi lawatan yang dibawa oleh tabung haji bagi program ziarah bagi bakal jemaah haji kita di Madinah ini. Antaranya di Bukit Uhud ini, di Masjid Quba, Masjid Kiblatan dan Masjid 7. Bukit Uhud ini menjadi saksi perjuangan Rasulullah di mana pengajarannya amat besar, iaitu mematuhi arahan ketua menjadi tonggak kepada kejayaan sesuatu perkara. Di sinilah berlaku kekalahan pasukan Islam akibat gagal mengikut kata Rasulullah, dan makam para syuhada dapat disaksikan jemaah haji ketika di Bukit Uhud. Manakala Masjid Quba ini ialah masjid pertama dibina sendiri oleh Rasulullah ketika tiba pertama kali berhijrah dari Mekah. Rasulullah tiba di Quba pada 8 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, dan di sini baginda mendirikan Masjid Quba.
Manakala Masjid Kiblatan ini terkenal kerana sejarahnya mempunyai 2 buah kiblat, iaitu Masjidil Aqsa sebelum dipindahkan kiblat kepada Baitullah di Mekah. Sebelum ni kita dengar cerita macam cerita sajalah, tapi hari ni semangat dia lain. Orang kata secara teori ni kita boleh dapat dari buku, tapi secara lebih dekat dan lihat sendiri tu, inilah peluang yang Allah bagi. Dan alhamdulillah kita lihat macam mana kehebatan para sahabat yang mula berjuang dalam perang Uhud, dan saya nampak dengan mata kepala saya betapa hebatnya mereka. Saudara, begitulah hebatnya Islam yang menjadi pegangan hidup kita, dan kita teruskan kembali perbincangan kita bersama Salam Baitullah. Baik Ustaz. Tadi kalau saya tak sempat nak baca Facebook lagi Ustaz, daripada Brunei hantar, Singapura hantar, Siam pun ada. Maknanya Salam Baitullah ini ditonton oleh seluruh, bukan sahaja negara kita, negara jiran-jiran pun ada peminatnya yang tersendiri. Ustaz nak sambung tadi tentang hati. Kenapa kalau hati dah tak betul, orang kata macam mana persiapan yang selanjutnya? Ustaz, silakan. Dan terima kasih Abang Doktor. Saya cumanya cuba nak melihat mengenai persiapan daripada Mekah ke Arafah. Kita tahu Nabi pernah sebut bahawa Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah, menunjukkan betapa pentingnya aspek Arafah ini. Dan kita tahu di Arafah ni peristiwa paling besar peristiwa pengampunan. Dan bila sebut pengampunan, ia mestilah datang daripada hati yang ikhlas kepada Allah. Kita nak minta ampun kepada Allah segala yang telah terlanjur selama hari ini. Sebab itulah suasana di Arafah ni suasana keampunan. Suasana menuntut supaya Allah memberikan maghfirah kepada kita. Jadi untuk itu tumpukan perhatian kepada siapan jiwa, yakni hati untuk bertolak daripada Mekah untuk ke Arafah. Tolong bersihkan hati kita sebersih-bersihnya, tumpukan betul-betul supaya sampai di Arafah nanti kita banyak berzikir, banyak tahmid, tahlilnya, dan kata Nabi yang paling baik di sana diucapkan ialah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi pernah sebut, aku tidak melihat kecuali inilah doa yang paling banyak dibaca oleh para nabi dan para rasul ketika mereka berada di sini. Jadi maknanya tujuannya apa? Semata-mata untuk mengembalikan ketauhidan, menyegarkan hati dengan ibadah kepada Allah, dan kemudian moga-moga insya-Allah di sana bermula titik-titis ataupun jejak-jejak haji mabrur yang akan kita bawa pulang insya-Allah. Jadi ini bukan benda yang besar, jadi tumpukan perhatian kepada persediaan untuk membawa hati yang bersih ke Arafah, minta ampun di sana, dan moga Allah terima kita sebagai hamba yang mendapat keridaan dan redha-Nya insya-Allah. Tapi satu perkara, kadang-kadang gangguan itu datang, kita cuba nak buang semua perkara itu, tapi kita kemuncak dah benda tu datang mengacau kita. Ini persiapan lah. Tapi itu yang kita takut Ustaz. Jadi bagaimana kalau benda tu datang kita nak buang Ustaz? Saya tengok kata-kata rakan kita daripada Sabah tadi. Apa dia kata? Mula-mula salib kecil datang. Salib besar datang. Tapi selagi syahadah ada di hati kita, selagi iman tetap di hati kita, tak ada orang boleh halang kita. Sebab itu bila kalau kita boleh petik pada kata-kata Ali karamallah tadi, setelah Ali kata ada unsur takwa, kalau dia sebut yang paling besar apa dia? Lepas itu malu, al-haya'u, kerana dia rasa malu sebab kita kesalahan untuk Allah. Jadi jangan duk ingat benda lain. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan yang doktor sebut tadi, soal as-sabru. Mana kita sabar dengan apa ujian yang ada, itu akan datang. Tapi kesabaran dia penting. Sebab itu disebut kalau Nabi SAW, as-sabru itu kan bila sebahagian beriman maknanya apa? Itu merupakan satu daya tahan kita. Sebab itu kata pendek kakak dia menyebut bahawa dia sabar dan terus juga berjuang untuk melawan salib-salib yang makin besar tu. Jadi maknanya kita pun kalau ada gangguan tu kena lawan dengan iman kita. Dan satu lagi kadang-kadang kita terlalu menghafal Ustaz. Menghafal doa sampai terganggu apa yang sepatutnya kita lakukan. Itu macam mana Ustaz? Itu memanglah kan. Dia kalau ikut pesan para ulama, doa dia pada hati. Dia tak boleh hafal. Kita kena berdoa pada masa itu. Apa yang tercetus pada masa itu, bila kita berdoakan, tolong jangan hafal. Biar datang daripada hati. Macam tadi kan bila kita saudara kita berdoa, ya Allah, masa itu dah datang. Ya Allah wahai Tuhan, tolong ya Allah, terimalah kami. Cukup. Baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Kalau boleh kita nak sambung berjam-jam Salam Baitullah, tapi itu saja masa yang kita ada. Dan kita ucapkan terima kasih kepada penonton kerana terus setia bersama kami, dan terima kasih banyak-banyak kepada Bank Rakyat dan Rakyat Travel kerana sudi membawa secara langsung program ini, dan insya-Allah program ini akan dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam, bukan sahaja negara kita, tetapi juga
negara jiran kita. Dan besok seperti biasalah ya, kita bersiaran langsung daripada jam 7 hingga 8 dan kemudian kita akan kembali balik kepada masa asalnya 9 hingga 10. Kita jumpa lagi besok, kita akan bercakap tentang sejarah Kaabah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda.